Terusnya kita ke Sarawak dengan perkembangan sambutan Hari Raya Aidiladha. Selain royalti lagu etnik dari Sarawak dan juga Sabah di Bumi Kenyalang, kita langsung ke Kuching bersama Buma Win. Silakan, Buma. Baik, terima kasih Nurul. Di Sibu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng hari ini menghadiri majlis sambutan Hari Raya Korban yang diadakan di Pekarangan Bangunan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu, Lakis. Premier tiba di lokasi sambutan kira-kira pukul 2.35 petang diiringi Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai dan Temenggung Datuk Wan Hamid Idrus. Pada majlis ringkas itu, seramai 50 orang asnaf dan fakir miskin dari daerah Sibu menerima sumbangan daging korban. Malam ini, Premier dijadual merasmikan Masjid Al-Qadim Sibu yang baru siap menjalani proses pemeliharaan. Projek pemeliharaan masjid tertua di Sarawak itu mengambil tempoh lebih 6 tahun untuk disiapkan. Sementara itu, sebanyak 35 ekor lembu disumbangkan menerusi program korban perdana peringkat bahagian Sarike. Timbalan Residen Sarike yang juga pengerusi jawatan kuasa tetap perayaan-perayaan Islam bahagian Sarike, Abang Muhammad Porkan Abang Budiman memberitahu sumbangan itu adalah daripada wakil-wakil rakyat di kawasan berkenaan. Abang Muhammad Porkan yang berucap pada program yang diadakan di Masjid Al-Mutaqin memaklumkan 5 lokasi korban diadakan pada tahun ini, iaitu di Masjid Al-Mutaqin, Masjid Ar-Rahmah, Masjid Darul Saadah di Taman Susur Jambu, Surau Darul Huda di Jalan Rahman Keria dan Surau Nur Permai selain di Selalang, Bintangor dan Bukit Kinyau. Kembali kepada fitrah kehidupan berjiran, Kampung Patingan di Satuk, Kuching memeriahkan perayaan Aidiladha tahun ini dengan perarakan sepanjang 3.6 km sambil bertakbir. Lain daripada kebiasaan, program perarakan bertakbir siri ketiga tahun ini menarik lebih 700 penduduk melaungkan kebesaran ilahi. Wartawan Syadikin Bahrin melaporkannya. Tidak seperti solat isyak berjemaah malam biasa, pada malam Raya Aidiladha, mereka teruja untuk bertakbir beramai-ramai. Meriah dengan laungan takbir, kejiranan di kawasan Satuk juga membawa spanduk bercahaya menerangi 6 buah kampung di kawasan itu. Daripada yang sekecilnya sehingga yang setuanya yang mampu untuk bergerak dan berjalan. Manakala yang tak mampu untuk bergerak, kita tak nak mereka tidak aktif. Kita biarkan mereka untuk rehat dan duduk di masjid, meneruskan bacaan takbir di masjid sementara kita bertakbir secara berarah. RTM yang turut serta dalam program perarakan turut menyaksikan pelbagai ragam anak-anak kecil dan warga emas selain golongan belia yang lengkap dengan jubah masing-masing. Ia bagaikan majlis pertemuan semula antara penduduk yang sekian lama tidak bersua akibat penularan COVID-19 sejak 2 tahun lepas. Usaha sedemikian penting dalam menyamai semangat perpaduan antara penduduk selain beribadah bukan sekadar dari majlis melapah daging korban. Di Bandar Kuching ini, kalau boleh kita nak jadikan malam Aidiladha ini suatu malam yang meriah dengan kita alunkan takbir. Jadi mungkin ianya boleh dijadikan budaya berbanding selain kita melaksanakan ibadah korban. Program ibadah yang disiarkan secara langsung menerusi Facebook Berita RTM Sarawak telah dipertonton lebih 21,000 penonton ini mengubat rindu anak-anak Bumi Kenyalang yang berada di semenanjung dan luar negara. Inilah keunikan rakyat Sarawak dalam menyambut perayaan sentiasa memukau. Syadikin Bahrin, RTM. Music Right Sarawak Berhad MRSB akan menjadi badan pelesenan untuk kutipan royalti lagu etnik dari Sarawak dan juga Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNACP Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang mengumumkan perkara tersebut berkata proses permohonan telah mengambil masa selama 2 tahun untuk kelulusan iaitu 5 November 2021 untuk Sarawak dan 7 Januari 2022 untuk Sabah. Jelas Datuk Seri Alexander, dunia muzik dari kedua-dua negeri ini berpotensi untuk dibangunkan namun berdepan beberapa masalah terutamanya isu royalti.
Ini kerana katanya badan kutipan royalti sedia ada di peringkat kebangsaan sebelum ini tidak berkesan dan tidak memberi manfaat untuk penggiat seni muzik etnik. Dengan kelulusan dan penubuhan badan tersebut, beliau berharap penggiat industri kreatif, terutamanya artis-artis lagu etnik di Sarawak, memperoleh manfaat daripadanya. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam pengumpulan dana Persatuan Armada Anak Seni Sarawak, ARAS, Anjuran Music Right MRSB di Kuching. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Alexander turut mengumumkan geran RM20,000 untuk Persatuan ARAS. Turut berlangsung ialah majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU penubuhan yang menyaksikan pertukaran dokumen antara Sarawak Digital Economy Corporation dan MRSB yang telah didaftarkan di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. MRSB kini menerima sebanyak 900 permohonan ahli MRSB secara dalam talian dengan 22 syarikat rakaman tempatan berminat menjadi penerbit. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam Aidiladha dan salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching, Sarawak.